muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang satu tajuk, iaitu silaturrahim. Silaturrahim. Silaturrahim ni dia daripada kuasa kata Arab. Ada dua perkataan di situ, silah dengan rahim. Silah dengan rahim. Silah ni maksudnya sambung. Sambung. Manakala ar-rahim, ataupun kalau kita tengok Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata perkataan as-silah tu yakni membawa maksud menyambung dengan lemah lembut dan kasih sayang. Adapun maksud rahim, dia kata iaitu tempat terbentuknya janin. Maksudnya bila sebut silaturrahim, iaitu menyambung yang ada kaitan dengan keturunan. Kalau kita buat reunion sekolah menengah, selalu orang tulis dia kata menyambungkan silaturrahim sesama kita. Sebenarnya benda tu salah. Sebab yang kata silaturrahim ni dia ada kaitan dengan keturunan. Ada kaitan dengan keturunan. Baik. Jadi bila sebut silaturrahim ni, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata hiyal ihsanu ilal aqarib ala hasbi halil wasil wal mawsul, fataratun takunu bil mal wa taratun bil khidmah wa taratun bil ziyarah wassalamu ghairu dhalik. Yang kata silaturrahim tu adalah berbuat baik kepada kaum kerabat sesuai dengan keadaan orang yang nak hubungkan dan orang yang nak dihubungkan. Buat baik dengan kaum kerabat ni, kata Imam An-Nawawi, kadangkala berbentuk harta. Kaum kerabat kita ni jenis orang tak berapa berada sangat, so kita pun bagi duit kat dia ataupun bagi duit kat anak-anak dia. Dan kadang-kadang dalam bentuk, kata Imam An-Nawawi, bantuan tenaga. Dia perlu bantuan tenaga, kita bagi bantuan tenaga. Dia nak kenduri, kita tolong dia. Yang tu juga disebut memperbaiki hubungan silaturahim. Ada ketikanya dengan menziarahinya, mungkin dia sakit ataupun dia tak sakit pun kita pergi ziarah, itu juga menghubungkan silaturahim. Ataupun sekadar memberi salam. Dia dah putus hubungan dengan kita, so kita nak pergi ziarah pun sekali dia marah kat kita, so kita sekadar memberi salam. Mungkin kita sampaikan salam melalui orang lain, yang tolong sampaikan salam pada sekian. Tolong kirim salam, bukan kirim salam. Orang Melayu ni dia ada lain, kirim salam dengan kirim salam kat dia kan, lain sikit tu. Yang ni kirim salam ni nak memperbaiki hubungan silaturahim. Baik. Kemudian yang kata kerabat ni, dia ada dua. Satu kerabat yang mahram, satu kerabat yang bukan mahram. Kerabat yang mahram ni yang dekat lah. Kalau letak seorang lelaki, seorang perempuan, tak boleh kahwin. So mak bapak, tok nenek sampai ke atas, anak beranak, cucu sampai ke bawah, adik beradik, tu semua mahram lah tu kan. Ataupun dia kahwin dengan seorang janda tu ada dua orang anak, so bila disetubuhi isteri dia tu, so anak dia tu akan jadi mahram pada dia. Adapun keturunan yang bukan mahram, contohnya sepupu dia keturunan juga tapi boleh kahwin kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak kita ni dengan sepupu dia ada irah kan, ada irah sebab dia keturunan. Cuma dia keturunan yang bukan mahram, dia boleh kahwin. Baik. Kemudian hukum silaturrahim. Pada asasnya hukum silaturrahim ni dia wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah sebut, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. So maksudnya hubungan silaturahim ni
wajib untuk kita hubungkan. Baik. Kemudian, bagaimana kalau keturunan kita tu fasik? Boleh tak kita hubungkan silaturahim dengan keturunan kita yang fasik? Apa maksud fasik? Fasik ni buat dosa besar ataupun mengekalkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa besar tu fasik ni. Apa contoh dosa besar? Contoh dosa besar. Minum arak lagi? Zina lagi? Judi lagi? Lagi? Syirik lagi? Dosa besar lagi? Saya tunggu satu jawapan sebenarnya. Tinggal solat. Sebab bila kita sebut dosa besar, orang akan nampak benda tu loh. Main judi, zina, bunuh, orang akan nampak benda tu loh. Jarang orang nampak tinggal solat tu satu dosa yang besar. Padahal tinggal solat tu dosa tu sangat besar. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia mendakwa. Dia tak, anak dia bukan jenis jahat, tak ada lah pergi zina anak orang, pergi mencuri judi jauh sekali. Kan? Cuma dia pun bagus dia semayang. Cuma subuh je satu waktu je tak semayang. Dia main macam tu. Padahal tinggal satu waktu tu dosa yang besar. Dan dia masuk kategori fasik. Bila dia kategori fasik, dia ada perbincangan hukum tentang orang fasik ni. Apabila masyarakat kita melihat bahawa tinggal salat tu benda biasa, itu satu musibah kepada masyarakat. Sungguh. Sebab orang nampak benda tu biasa. Baik. Jadi kalaulah tinggal satu salat itu fasik, maknanya dalam keturunan kita tu ada orang fasik tak? Ramai ya? Lebih dahsyat lagi kalau orang fasik tu ada dalam rumah kita. Kita sendiri mungkin tak sedar, ataupun kita tak rasa meninggalkan salat itu satu benda yang fasik. Kita duduk belah ada 3 orang kat rumah kita fasik. Ada 3 orang contoh. Saya duduk tengok ada yang duk buat kajian tentang orang Islam di Malaysia ni yang tinggal salat, yang tak salat 5 waktu secara sempurna. Ramai peratusan dia yang tak salat 5 waktu secara sempurna. Yang tak salat langsung tak bincang dah. Maknanya yang fasik tu ramai ya. Jadi apa hukum kita menghubungkan silaturahim dengan orang yang fasik? Fasik ni pula dia ada 2 jenis. Satu, fasik yang dia berbangga dengan kefasikan dia. Satu, fasik yang dia sembunyikan kefasikan dia. Dan tentu 2 ni tak sama. Kan? Dia buat dosa, dia bangga. Kita abang kita contoh tak solat, kita nasihat, ni hang solat dah umur pun berapa. Dia tak aku ada kacau hang. Apa masalah hang? Dan memang aku tak solat, memang aku tak semayang. Memang, bangga tu. Hang peduli apa? Kubuk hang, kubuk aku, kubuk aku. Dan memang aku tak semayang. Bangga dah. Dia main judi, dia tikam nombor. Kita pun nasihat, bang, sudahlah, umur pun berapa dah. Ni duk bagi anak bini makan duit haram. Dia terselama aku duk tikam nombor ni, ada aku ambil duit hang? Tak kan? Ni, dalam poket aku ada 5 lagi nombor. Bangga tu. Ni 5 lagi. Esok satu kena first prize, hang jangan minta ke aku. Dia ingat kita kebulok duit dia. Bangga, tunjuk lagi 5 nombor duit dia. Jadi yang ni berbangga dengan kefasikan. Kan? Kalau yang berbangga dengan kefasikan ni, sebahagian ulama menyebut tentang orang yang bangga dengan kefasikan ni, kalau kita boleh dekati dia, nasihat dia,
hendaklah kita masih menghubungkan silaturahim dengan dia. Adapun kalau kita dekati dia, kita pula akan terpengaruh, maka boleh kita menjauhkan diri daripada dia. Cuma nak sebut, walaupun seseorang itu fasik, masih kita perlu menghubungkan silaturahim dengan dia. Baik. Dalam sebuah hadis, saya baca terjemahan sebab nanti kita akan ambil masa. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Ada seorang lelaki, dia minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, izinkanlah dia masuk. Dia adalah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat manusia dalam kabilah dia. Kemudian ketika orang tu masuk, baginda berbicara kepadanya dengan suara yang lembut. Lalu aku bertanya, aku tu Aisyah lah, wahai Rasulullah, kamu berkata seperti ini dan ini, namun setelah itu kamu berbicara dengannya dengan suara yang lembut. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kejahatannya. Hadis Sahih Bukhari. Jadi hadis ni, ada seorang lelaki dia nak jumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah kata izin dia masuk, tapi dia ni paling jahat dalam kabilah dia. Kan? Kira mengumpat tak? Cerita keburukan lelaki tu kan? Kalau ikut, umpat lah. Tapi ada umpatan yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Ada yang dibenarkan. Kalau contoh, kita bagi contoh. Seorang isteri, suami dia pukul dia. Kan? Jadi dia pergi mengadu dekat pejabat qadi ya. Qadi pun tanya, ni pasal apa main sini ni? Ada masalah apa? Cuba cerita. Dia tak boleh cerita, nanti ngumpat suami dia pula. Bila nak selesai? Dia kena cerita. Kan? Ada seorang tu perwatakan baik, tapi jenis hutang orang tak bayar. Kita pun kena dah. Kan? Kita pun kena dah dengan dia. Kita duk tengok kawan kita ni duk baik dengan dia, kita pun peringat dia ni hati-hati sikit. Kan? Ramai dah kena dengan dia. Kan? Dia jenis hutang dia tak bayar. Aku nak habakkan hang lah. Dia memang betul dia minta 3,000 baru ni. Kan? Kita peringat ke dia? Boleh. Contoh lain. Ada jiran saya, ada lelaki Minang anak dia. Kan? Minang anak dia. Kemudian kita tengok muka dia macam kenal dia ni orang kampung aku ni. Lelaki ni. Kan? Tapi dia main tu naik Alphard. Kan? Turun dengan jubah. Kan? Dengan serban. Tapi aku kenal dia ni orang kampung aku. Bukan macam ni. Kan? Dia ni kalau kat kampung ni, kaki pecah rumah. Penjara 3 kali dia keluar masuk. Serenti 2 kali. Jangan kata Alphard, motor EA5 lampu signal pecah pun tak mampu nak beli. Ni naik Alphard ni, dia sewa mana? Kita habis balik dah dia, kita tanya jiran kita. Ni hak mai tadi ni orang mana? Dia kata Pantai Remeh, Perak. Sah kampung aku. Sah kampung aku. Kan? Boleh tak kita cerita pada jiran kita tu tentang keburukan lelaki tu? Boleh. Boleh. Dah lah anak perempuan dia baik. Ni hak mai ni hak kaki pecah rumah. Tapi berlakon dengan pandai berlakon kan. Kita pun cerita-cerita, oh nasib baik ustaz cerita kami tengok Alphard kerana nak bagi kan. Orang kita kan tengok Alphard nak bagi kan. Nasib baik cerita. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi kebanyakan mengumpat yang berlaku dalam masyarakat kita yang tu tidak dibenarkan. So maksudnya umpatan ni, mengumpat ni ada syarat-syarat dia tertentulah. Kan? Yang tu perbincangan yang lain. Yang ni pergi kenduri, kita pun kata, oh tengok pengantin perempuan punya lawa. Tengok hak lelaki macam selipar Jepun muka. Tak pasal-pasal tu cerita hewan. Tapi hak tu berlaku banyak dalam masyarakat kita. So berhati-hatilah. Berhati-hati. Jadi Nabi SAW, bila Nabi izin dia masuk, dia kata dia ni orang paling jahat dalam kabilah dia.
So Nabi nak bagi peringatan lah, kan, hati-hati, jangan buat tak tentu hala, kan. Orang jahat ni dia boleh buat macam-macam, kan. Tapi bila masuk tu dia sembang elok je dengan lelaki tu. So Aisyah rasa pelik lah, tadi kata jahat, dia sembang elok pula. Sebab tu Nabi kata, wahai Aisyah, kata Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kejahatannya, kan? Jadi Nabi tadi ni cakap elok tu sebab yang tu memang akhlak Islam, kan? Jangan sampai kita tinggal orang jahat sebab kita takut kejahatan dia. Contoh, ada orang kampung ni, kita awal kita cop dia ni jahat. Kalau semua orang jauhi dia, orang baik jauhi dia, dia akan kekal dikelilingi dengan kawan-kawan yang jahat. Semua orang masjid tak mau dekati dia, dia akan sentiasa dikelilingi dengan orang jahat. Bila dia nak berubah, kan? Jadi itu pendekatan Nabi. Nabi tetap cakap elok dengan dia. Mungkin ada ketika Nabi boleh sampaikan nasihat pada dia, Nabi cakap elok. Yang ni dia bukan bermuka-muka. Yang ni Nabi menunjukkan akhlak yang baik walaupun orang tu jahat. Dia bermuka-muka, dia lain. Bermuka-muka ni macam berlaku dalam masyarakat kita lah. Saya pernah duduk pejabat tu, kan. Masa contoh makan tengah hari tu, meja ni kutuk bos, meja ni mumpat bos. Sagi bila dalam pejabat, bos mai, Assalamualaikum bos, handsome lah hari ni, dejek sampai nak terbalik bos. Tadi kita dah dengar, dia ni kutuk bos ni. Hak tu berlaku banyak, tu bermuka-muka. Adapun apa yang Nabi buat ni, yang ni bukan bermuka-muka, ini akhlak Islam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim dengan sempurna itu adalah kerana membalas, yakni kebaikan keluarganya. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang jika diputuskan hubungan silaturahim dengannya, maka dia menyambungnya. Hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. So Nabi kata, yang kata sambung silaturahim dengan sempurna tu bukan sekadar buat baik, membalas kebaikan keluarga, bukan. Yang tu memperbaiki hubungan silaturahim dah, kan? Memperbaiki hubungan silaturahim. Okey. Contoh, tahun lepas anak kita kahwin, so abang kita dengan keluarga dia bawa anak beranak mai pakat tolong kenduri. Duit dia bagi kat kita. Tahun ni anak abang kita pula kahwin, kita pun cerita kat isteri kita, tahu tahun lepas dia tolong banyak, main sampai anak beranak semua. Kita tahun ni kita kena buat baik dengan dia, kena tolong dah. Bukan sekadar itu menyambung silaturahim, itu betul lah, itu memperbaiki hubungan silaturahim. Kata Nabi, yang kata sambung silaturahim apabila diputuskan dia menyambungnya. Hak yang tu yang pahala besar, kan? Bila diputuskan silaturahim, dia sambung. Contoh, adik dia kata, start pada hari ini, kita bukan adik-beradik. Hang bukan abang aku. Hang bukan abang aku. Dia cakap macam tu. Diputuskan silaturahim. Kita nak sambung tu, senang ke susah? Susah. Tambah yang kata tu adik, kita abang. Aku abang, takkan aku nak rendah diri pergi kat dia. Takkan aku nak minta maaf ke dia. Takkan ego tu menyebabkan kita tak sambung silaturahim. Yang Nabi sebut hak ni yang pahala besar ni. Sambung silaturahim apabila diputuskan. Dan kita akan berperang dengan nafsu, dengan jiwa untuk nak sambungkan semula. Susah. Banyak berlaku putus silaturahim dalam masyarakat kita. Banyak kan? Terutama dalam bab apa? Bab harta memang banyak. Saya di belah KL tu adalah kuliah muslimat, kan? Kuliah muslimat ni selalu kita dapat macam-macam info lah. Mereka akan tanya personal. Putus silaturahim dalam bab harta ni memang banyak memang banyak dalam masyarakat kita, kan? Sedangkan Islam ni dia dah tentu kan dah. Ada yang dapat 1/2, dah dapat 1/3, dah dapat 1/4
6, ada dapat 1/8. Dah tentu kan dah, buat apa nak bergaduh? Islam dah tentu kan dah, masing-masing ada hak masing-masing, tak perlu berbalah pun. Tapi yang jadi berbalah biasanya yang jadi berbalah ni pasal dia tak clear awal. Satu pasal tak faham agama lah. Yang kedua, pembahagian harta pusaka itu tidak dibahagikan, diagihkan di peringkat awal lagi, tak settle awal. Patutnya kena settle awal. Bila masa yang sesuai untuk nak bincang harta pusaka ni bila? Lepas bulan mati? Seminggu. Ada yang rasa perlu awal lagi tak? Saya duk nampak malam tu kena selesai. Dak malam tu settle lah. Kan? Petang dah tanam, malam tu bincang. Tapi masyarakat kita, dia ada satu istilah. Kita ni duk mengaji kan, kita tahu memang kita sembang ni tentang beberapa perkara kan, tentang ayah apa semua, kita persiapan, kita termasuk kita akan bincang harta pusaka malam ni. Dia terkubur ayah duk merah lagi, hang kebulok ke harta, dia main macam tu kan. Dia istilah tanah kubur duk merah lagi kan. So jangan peduli merah ke, kuning ke, biru ke, pelangi ke, baby, benda ni kena settle awal. Kalau tak selesai di peringkat awal, nanti bila makin lambat makin payah. Dia ada campur tangan tak? Kalau malam tu kumpul adik-beradik je, dia settle peringkat adik-beradik, sekali campur bini pula, laki dia pula kan, jadi payah. So nak kumpul adik-beradik tu bukan senang. Hari kematian dah adik-beradik ada, esok mungkin dah balik lah. Kita tahu raya belum tentu semua balik. Ada yang pergi balik rumah mertua dia. Kita tak nak bincang dalam grup WhatsApp, tak sama. Berapa kali dah kita salah faham dengan kawan kita. Kawan kita cakap lain, nada lain. Kita duk baca tu kita rasa macam nada lain. Dia tulis tu sambil senyum, kita ingat dia marah. Selalu berlaku. Selalu. Saya ada satu surau tu yang duk jemput kuliah ni, seorang haji tu. Dia kalau jemput, dia tahu ustaz, malam ni kuliah ustaz, tanda seruan. Dia jenis macam tu. Kita kalau kita baca tanda seruan, ustaz malam ni kuliah ustaz, kira macam tu lah, kira tanda seruan. Tapi kita kenal dengan dia, dia memang orang lemah lembut, orang hormat orang, dia bukan jenis macam tu. Tapi tak tahu, dia kalau tulis WhatsApp je, dia ada tanda seruan hujung. Mungkin masa dia belajar tu, cikgu abang setiap ayat mesti diakhiri dengan tanda seruan, kot lah macam tu kan. Dia tulis macam tu. So maknanya bincang dalam grup WhatsApp ni tak selesai. Patutnya malam tu nak kena bincang lah kan? Bincang dah kan? Bincang tadi ni ada siapa dah belanja duit dia untuk perusahaan jenazah kan? Boleh claim tak? Boleh kan? Sebab pengurusan jenazah tu boleh guna duit peninggalan tu. Dia seorang kata ni, saya ada 300.5 beli kain kapan bos semua tadi tu kan. Okey tak apa, ni kita nak bayar, tak apa, yang tu memang kira dah niat nak infak, okey. Tapi kalau dia nak claim boleh tak? Boleh. Kita nak settle lagi, siapa tahu ayah ada hutang siapa-siapa. Adik bongsu kita duduk, ada 3 orang. Salah satu kedai kopi tu dia memang tulis kedai apa ni, buku 35 kan, sekian-sekian hutang dia, kita agihkan, kita bahagikan duit tu untuk hutang. Ayah tak pergi haji lagi, mungkin kita bolehkan asingkan badal haji kan. Dah selesai bincang tu, barulah kita pembahagian harta pusaka. Sebab bila ayah mati, harta tu bukan ayah, bukan harta ayah, dah harta milik orang dah kan? Bukan harta ayah lagi. Jadi di situ ada hak orang kan? Takut ada yang salah guna pula kalau tak selesaikan di peringkat awal. Bila dah selesai semua tu, okey, 6 beradik, laki 3, perempuan 3. Okey, laki ni dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia harta pusaka ni, dia hak kecil-kecil pun jadi harta pusaka tak?
motor dia hak buruk tersidai tu. Kan? Banyak benda lah autopsaka ni. So ada benda yang mungkin kita boleh tasamuh, bertimbang rasa, toleransi. Kita lepas hak kita. Kan? Kita 6 beradik, hak jaga ayah kita tu dah 2 tahun dah. Adik bongsu kita contoh. Adik bongsu kita. Dia ni kita ajak dah pi kerja. Ni dia tak mau, dia nak jaga ayah. Kita pi cari duit, dapat banyak lah. Hak 5 orang lagi tu. Dia ni tak mau pasal duk jaga ayah. Kita pun kata tak apa, rumah ni saya lepas hak saya. Kan? Nak bagi pada adik bongsu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Mungkin ada 4 orang dia nak lepas hak dia, rumah tu akan dapat pada adik bongsu. Seorang tak mau. Seorang kata saya nak ambil juga. Boleh tak dia nak ambil? Boleh, tu hak dia. Kita jangan duk kata hang tak ada hati perut. Jangan kata macam tu. Sebab kita pun tak tahu apa masalah dalam keluarga dia. Kan? Mungkin kita nampak dia kehidupan dia okey, tapi kita pun tak tahu masalah dalam keluarga dia. Mungkin dia tak ada duit. Kan? Tapi kita nak lepaskan hak kita, kita lepas. Kan? Bincang malam tu. Masalahnya di Perlis tak berlaku lah. Di Perlis tak berlaku. Di negeri-negeri lain. Benda penting ni tak bincang. Hak dia duk bincang apa? Malam ni nak makan apa? Kan? Bihun goreng ke? Sate ke? Mi goreng ke? Hak Abang Long kata hang jangan buat pasal ayah kan orang Terengganu suka nasi dagang. Kita mau buat nasi dagang malam ni. Benda hak tak payah fikir, tak payah buat, hak tu dia jadi agenda. Yang patutnya siapa buat makan? Jiran. Jiran yang perlu buat makan. Hampa adik-beradik apa orang mai? 40 orang ni tak apa, kami dah pakat-pakat dah malam ni kira 40 orang ni tak apa kami bagi makan. Hampa mau bincang benda-benda penting. Patutnya macam tu lah. Kan? Patutnya macam tu. Bincang okey ni esok tak apa saya pergi tempah batu nisan. Kan? Batu nisan seminggu siap lah. Minggu depan kita boleh heboh dah. Kan? Hak seorang abang tu dia duduk contoh dia duduk Johor, dia tahu tak apa batu nisan abang Long sponsor. Kami kat sana tu depa buat konkrit cantik. Bina cantik tinggi konkrit, hak tu abang sponsor. Kita tahu yang tu Nabi tak pergi buat binaan di atas kubur. Kita tahu Nabi tak pergi buat. Cukup ada batu nisan pun kira okey dah. Tak payah nak lebih-lebih. Kan? Masa tu nak bincang. Kena settle siap-siap. Binaan tak mau duk bina atas tu. Sekadar batu nisan. Tak payah lebih-lebih. Sebab nanti 10 tahun 20 tahun katalah tanah kubur dah tak ada dah, orang makin ramai duk mati. Kan? Dia mungkin akan gali hak kubur ada 10 tahun 20 tahun tu ganti dengan jenazah yang baru. Kalau orang yang faham, tak ada isu lah. Tak apalah nak gali-gali lah. Yang tak faham, berapa kali berlaku, bawa parang. Ni kubur ayah saya, jangan kacau. Oh, macam tu. Dan kalau tak mau kacau, hang tanam belakang rumah hang. Tanah hang sendiri. Ni tanah wakaf. Bila tanah wakaf, dia tak berhak nak cakap macam tu. Siap bawa parang macam tanah dia. Lepas 20 tahun dah gali pun semua boh jenazah baru selesai lah. Dia bagi dia tak mau nanti ni raya-raya nak pergi cari kubur tak ada macam cerita Piramli dia tau. Dia kira macam tu. Sebab masyarakat Melayu dia ziarah kubur tu untuk apa? Teringat orang mati kan. Tapi tujuan ziarah kubur sebenar untuk apa? Nabi kata qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukumul maut. Nabi kata aku pernah larang kamu ziarah kubur masa permulaan Islam. Masa ada budaya niyahah. Niyahah ni dia meratap. Orang Arab ni kalau meratap ni dia cakap muka dia, kadang koyak baju, dia meratap. Budaya tu masa permulaan Islam Nabi tak bagi pergi ziarah. Takut budaya tu masih ada.
Bila dah stabil, Nabi kata fazuruha, pergi ziarah. Fa innaha tudzakkirkumul maut. Sesungguhnya ziarah kubur tu untuk ingat mati. Baik, persoalan ingat siapa mati? Kita. Bukan duk ingat ayah mati yo. Tapi masalah orang kita, dia ingat ayah mati yo. Kita tak ada masalah pergi ziarah, pergilah ziarah. Orang kita kait pula dengan masa. Raya mau ziarah kubur. Kan? Dia nampak ziarah kubur tu satu syariat hari raya. Kalau tak pergi ziarah kubur, dia rasa macam bersalah, macam tak sah raya tahun tu. Dia macam tu. Kan? Pergi ziarah kubur, kan? Tujuan nak ingat kita mati ni, pergi ziarah. Tahun lepas duk makan lemang dengan ayah. Tahun ni ayah tak ada. Dia duk ingat macam tu. Tu yang mata merah. Patut hang ingat hang mau mati nanti. Kalau kita tengok kan, bagi salam pada ahli kubur kan, pun kita nak ingat kematian kita. Kamu telah mendahului kami, kami akan ikut kamu. Ingat kematian kita. Yang ni yang patutnya perlu disedakkan dalam masyarakat kita. Kan? Baik. Jadi tak ada masalah lah nak ganti jenazah orang lain pun tak ada masalah. Kan? Apalah sangat dengan tulang yang ada dalam tanah tu? Kerana hubungan kita dengan ayah kita adalah hubungan memohon keampunan kepada ayah kita yang telah meninggal. Itu yang sepatutnya. Kan? Bukan hubungan dengan ada apa batu nisan elok, dengan konkrit elok. Bukan hubungan itu. Kalau orang nak tanam buah jenazah orang lain, bubuh lah. Tapi kita setiap hari memohon keampunan kepada ayah dan ibu kita. Tuan-tuan, kita ambil minima. Setiap hari, katalah setiap salat 5 waktu, kita minta keampunan untuk mak dan ayah kita. Ini bermakna minima 5 kali sehari kita minta ampun untuk mak dan ayah. Minima. Anak, wawaladun salihin yad'ulah, anak yang salih mendoakannya. Nabi sebut sampai. Tapi masyarakat kita, saya sebut bukan perlih, masyarakat kita, dia sendiri tu, dia tak minta keampunan untuk mak ayah dia. Dia duk kira subkon pada orang lain. Mau buat kenduri arwah, orang baca. Semenjak Tun Mahathir buat penswastaan, dia pun swasta agak. Mohon keampunan untuk ayah dia, swasta pada orang lain. Franchise kan. Patutnya dia lah. Okey, malam tu patut mau bincang benda-benda macam tu. Kan? Makin lama dia akan makin rumit. Makin tak selesai benda tu, dia akan makin rumit. Dan akhirnya dia akan putus silaturahim. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, Imam As-Subqi rahimahullah, dia kata hadis ini menunjukkan wajibnya menyambung silaturahim dengan kerabat fasik kita. Sebab hadis ni sebut yang kata menghubungkan silaturahim ini apabila diputuskan silaturahim, kita hubungkan. Maksudnya bila putuskan silaturahim itu, dia buat dosa yang besar dan dia fasik, maka wajib menyambungkan silaturahim dengan orang yang fasik. Tuan-tuan, seorang masuk Islam, mak ayah dia tak masuk Islam, adik-beradik dia tak masuk Islam. Jadi dia hubungkan buat baik dengan mak ayah, dengan adik-beradik dia. Adakah itu dikira silaturahim ataupun bukan? Ya. Kita dah bincang definisi tadi kan, silah dengan rahim kan. Rahim tu dia keturunan. Maksudnya menghubungkan tu dia ada kaitan dengan keturunan, bukan berkaitan dengan agama. Kan? Walaupun mak bapak dia bukan Islam, kalau dihubungkan kebaikan dengan mak bapak dia, masih dikira menghubungkan silaturahim. Okey. Kalaulah orang kafir pun kita mesti hubungkan silaturahim, maka orang fasik lebih lagi lah mesti hubungkan silaturahim sebab dia masih Muslim. Kan? Okey, orang kafir pula hubungkan silaturahim dengan kafir pula. Kan? Dia ada orang kafir ni dia ada 2 jenis.
Satu kafir yang memerangi umat Islam. Satu lagi kafir yang tidak memerangi umat Islam. Adapun kafir yang memerangi umat Islam, maka kita tidak boleh menghubungkan silaturahim dengannya. Contoh dalam surah Al-Mujadilah juzuk ke-28 ayat ke-22 tu Allah sebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah sebut, takkan kamu dapati satu kaum yang mengaku beriman pada Allah dan pada hari akhirat dalam masa yang sama berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuh Rasul, walaupun mereka terdiri daripada bapa-bapa mereka, mak bapak mereka, anak pinak mereka, saudara mara mereka, kan? Walaupun begitu, tak boleh nak hubungkan, nak buat baik, sebab mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasul. Ayat ni dia ada sababun nuzul, kan? Ada beberapa sababun nuzul, ada beberapa riwayat, kan? Salah satu daripadanya adalah berkaitan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni masa perang Badar, dia tentera Islam. Bapa dia tu tentera musyrikin. Masa perang tu bapa dia duduk cari dia, nak bunuh dia, pasal dia telah masuk agama Muhammad. Jadi dia nak bunuh. Cuba Abu Ubaidah ni, dia duduk lari-lari, dia tak mau bertembung dengan ayah dia, kan? Tak mau bertembung dengan ayah dia. Tuan-tuan, perang ni zaman lah ke sadis, zaman dulu ke sadis? Dulu. Zaman lah pada jauh tembak, bom, jet pejuang, bom, habis, selesai. Tapi dulu ni dia berhadapan, pedang lawan pedang. Tuan-tuan, saya pernah pergi kota di Mesir, pernah Jordan, pernah Syria, pernah Turki. Kebanyakan kota-kota yang umat Islam tawan tu, kalau kita fikir secara logik, secara logik hukum manusia, kita akan kata mustahil kota ni boleh ditawan. Hukum manusia mustahil boleh ditawan. Tengok kedudukan kota tu, macam mana nak tawan ni? Tapi tentera Islam alhamdulillah berjaya tawan. Tapi sementara nak tawan tu, telah mengorbankan berapa ramai yang gugur sebagai syuhada untuk nak tawan kota-kota tersebut. Bukan senang. Sementara nak rapat tu kena panah. Sagi bila rapat lagi, mereka curah pula air panas. Ni minyak panas. Ada pula manjanik, apa dia, kalau yang masa kota Konstantinopel tu, dia sebut Greek fire, kan? Greek fire ni dia manjanik lontak api tu, kan? Masa Abu Ayyub Al-Ansari yang terlibat nak pergi bebaskan tu, dia pun kena serpihan Greek fire tu. Bukan senang nak bebaskan, kan? Jadi zaman dulu dia punya perang tu sadis. Cantai tangan, terkulai tangan, cantai leher, terkulai kepala, tercucuk mata, terkeluar mata. Takkanlah Abu Ubaidah nak pergi berperang dengan ayah dia, nak cantai tangan, nak cantai leher, takkan dia nak buat macam tu. Jadi dia duduk lari-lari, ayah dia duduk buru dia juga, sampailah satu ketika dia tak boleh nak elak dan dia terpaksa bunuh ayah dia. Lalu Allah turunkan ayat ni. Ini salah satu riwayat sababun nuzul tentang ayat tersebut. Baik. Itu yang memerangi umat Islam. Satu yang golongan kafir yang lain, yang dia tidak memerangi umat Islam. Orang kafir ni dia sama ke duduk dalam neraka satu tempat? Orang kafir dekat rumah kita tu, dia baik dengan kita. Kita pergi mana-mana dia tolong tengok rumah kita, kan? Dia baik dengan kita. Kita janji dengan dia, dia patuh. Cuma urusan neraka tu, itu dia dengan Allah lah. Cuma secara umumnya kafir itu menyebabkan makan masuk dalam neraka. Dia tu dengan tentera Israel, yang duk bunuh umat Islam, adakah sama duk dalam neraka?
Tak sama. Abu Lahab masuk neraka paling dahsyat, tapi Abu Talib neraka dia ringan. Yang dalam Sahih Muslim kan sebut dia dipakaikan kasut daripada api neraka, menggelegak otak dia. Tu paling ringan dalam neraka tu. Jadi tak sama yang memerangi umat Islam dan yang tidak memerangi umat Islam. Jadi yang memerangi umat Islam ni, tuan-tuan, jangan kita ambil ayat ni pergi bubuh kat parti politik mana-mana di Malaysia ni. Itu pun masalah tak kita. Saya taklah sebut parti mana-mana, tapi ada golongan yang mudah menggunakan ayat Al-Quran, dia pergi tampai kat satu-satu pihak. Di Malaysia ni tak ada lah macam tu, kan? Tak ada lah macam tu. Yang sampai memerangi umat Islam tu tak masuk lagi kategori tu. Baik, saya nak sebut silaturahim ni dengan orang yang kafir ni, kita perlu melihat kepada pandangan orang kafir terhadap umat Islam. Kalau di barat, pandangan mereka terhadap Islam dan umat Islam, Islam itu dikaitkan dengan agama yang mengajar keganasan. Umat Islam itu sendiri dikaitkan dengan pengganas. Ini di barat. Sebab tu saya seronok tengok bila Qatar dianjur bola sepak Piala Dunia kan. Qatar telah melakukan yang baik. Mungkin peringkat awal tu ramai yang tak setuju pergi anjur bola, tapi bila kita tengok banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh Qatar. Awal-awal dia buh ayat Quran, yang lakonan tu dia menyentuh hati yang penonton. Salat pun ada di stadium, bahkan ada yang di atas padang. Dia jemput muazzin yang azan sedap, biar bila orang hak bukan Islam dengar ni, wallah syahdunya. Pendakwah dia jemput pada seluruh dunia, termasuk Dr. Zakir Naik. Saya baru 2 minggu balik, 2 minggu lebih balik pada Syria ni, pergi hantar bantuan. So ada NGO Syria ni, 2 orang tu dia boleh cakap Inggeris, pun diimport ke Qatar untuk nak sampaikan dakwah, dibayar oleh kerajaan Qatar. Dahsyat. Pada seluruh dunia kan, kat Malaysia ni Firdaus Wong apa semua kan, semua dibawa ke Qatar. Dahsyat. Masuk ke hotel, dia letak barcode setiap hotel. Hampa nak kenal Islam, scan dia akan keluar semua tentang Islam. Dahsyat. Mereka keluar pula tengok, oh ramah tamahnya umat Islam. Ada satu video tu, dia ni orang UK tak silap saya, dia buat dalam Instagram dia kad dia bermasalah, so dia tak boleh nak masuk hotel apa semua. Dia kata dia nak tidur tepi pantai. Seorang orang Qatar, dia baca dalam Instagram tu, dia pergi jemput, pergi hantar ke khemah mewah dia di tengah padang pasir tu, duduk situ. Tuan-tuan, ni bukan khemah badui ni khemah padang pasir tu, dia macam hotel 6 bintang kan, pergi duduk situ. Depa yang sebelum mai ni, tuan-tuan, depa risau sebab bila sebut Islam, negara pengganas, umat Islam umat yang ganas kan. Satu video tu depa ambil tentang GrabFood di Qatar kan. Kalau saya sebut macam GrabFood lah kan, depa punya syarikat apa tak tahulah. Kalau di Malaysia ni kan, GrabFood dia letak handphone nak tengok map kat motor tu, sampai kat katalah apartment, tingkat 5, dia ambil handphone, dia akan naik tingkat 5. Di Qatar, handphone tu tinggal kat motor je, tak ada siapa ambil. Mereka jadi macam, selama ni duk dengar dalam media Islam ni teruk. Sebab tu bila ditanya orang-orang bukan Islam yang pergi ke Qatar ni, apa pandangan mereka sebelum mai dan selepas mai. Mereka sebelum mai ni, mereka takut ni macam mana ni negara umat Islam ni. Yang barat, media barat dia sebut Islam ganas, umat Islam pengganas. Ni sagi masuk stadium kena bom ke aku, sagi dia duk fikir macam tu. Dia duk fikir macam tu. Dah lah masuk stadium tak bagi minum arak, apa punya kolot dia main macam tu. Satu-satunya Piala Dunia yang tak ada pergaduhan, terutama penyokong England.
Kan? England kan dia punya penyokong tu apa? Hooligan lah. Kan? Fanatic kan? Hooligan tu. Satu-satunya, tuan-tuan, penyokong England bila kalah tak kena tangkap. Satu-satunya di Piala Dunia di Qatar. Sebab mereka tak bergaduh. Semua Piala Dunia bila England kalah mesti mereka mengamuk. Mesti kena tangkap. Hal ni mereka tak kena tangkap sebab apa? Sebab tak minum arak. Mereka pergi tengok dengan kewarasan. Sebelum-sebelum ni tak waras. Itu yang bergaduh tu. Kan? Jadi bila ditanya, mereka akan cerita, oh sebelum ni sekian-sekian, bila sampai mereka tengok sendiri dengan mata kepala, oh apa yang digambarkan dalam media semua bohong sebelum ni. Saya duk tengok dalam contoh Al Jazeera English umpamanya kan. Yang English punya. Jadi bila ada orang komen tentang buruk Qatar, tentang umat Islam, orang Arab kan, yang backup kebanyakannya adalah orang bukan Islam yang mari ke Qatar. Depa yang backup. Depa tak bohong, kami sendiri ada kat sini, kami tengok apa yang berlaku. Saya share di Facebook, penyokong Brazil ada masuk Islam, penyokong Argentina ada masuk Islam, penyokong Perancis ada masuk Islam. Tu kita kira yang masuk Islam. Dan yang tak masuk Islam, setidak-tidaknya mereka akan balik sampaikan tentang betapa bohongnya media kufar terhadap apa yang mereka sampaikan tentang Islam dan umat Islam. Itu view barat terhadap umat Islam. Adapun di Malaysia, terbagi laluan azan tu, nanti tersambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حي على حول ولا قوة. الله أكبر، الله
Baik, kita sambung sikit lagi tentang pandangan umat Islam, pandangan orang bukan Islam di Malaysia terhadap umat Islam. So, kalau orang bukan Islam di Barat, mereka akan nampak Islam ni dikaitkan dengan agama yang mengajak keganasan. Umat Islam tu umat yang pengganas. Tapi kalau di Malaysia, tak ada sampai macam tu. Orang bukan Islam, dia tak pandang orang Islam macam tu. Dia pandang kolot, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Kan? Baik. Jadi kalau begitu pandangan mereka, maka ruang dakwah tu lebih besar sebenarnya. Jadi apabila seorang anak masuk Islam, ruang dakwah untuk mengajak keluarga dia lagi besar kalau hubungan silaturahim itu ada. Cuma dalam masyarakat kita, bila masuk Islam, kita awal-awal kita dah spoil hubungan silaturahim tu. Satu, kita suruh dia tukar nama dia. Kita suruh dia tukar nama dia. Tak payah tukar, patutnya biar. Nabi tak suruh tukar pun nama. Ada satu dua kes yang nama tu membawa maksud yang buruk, baru Nabi suruh tukar. Adapun kalau nama dia nama yang tak ada makna, kan, ataupun makna yang baik, biar. Nama dia Lee Chong Wei, biarlah Lee Chong Wei, apa masalah? Biar. Buat apa kita suruh tukar? Pak dia pergi cari merata nak buah nama anak. Kita mudah-mudah pergi suruh tukar. Kita nama Cina. No, kat negara Cina tu, kan, penduduk Islam di negara Cina lebih ramai pada seluruh penduduk Malaysia. Campur Islam, campur Hindu, campur Buddha, campur Kristian, penduduk Islam di Cina lebih ramai daripada seluruh penduduk Malaysia. Dan sebahagiannya memang nama Cina. Tak ada masalah pun. Siapa kita jadi masalah pula? Kenapa suruh tukar nama dia? Tambah kalau Cina, dia ada nama keluarga, sebab tu Firdaus Wong kan. Dia tak, Wong tu dia tak buang, dia nama keluarga. Sensitif tu. Tak payah tukar, biar. Kenapa kita suruh dia tukar? Tak payah. Yang kedua, yang lebih spoil lagi hubungan silaturahim apabila kita suruh dia tukar nama bapa dia. Hak ni lagi spoil. Saya masa dalam tentera tu, alhamdulillah dengan hidayah Allah bagi, pernahlah beberapa kali yang masuk Islam, kita mengislamkan. Naknya dalam tentera ni ramai tak masuk Islam ni? Ramai. Yang last kali masa dekat 6 Ranger di Camp Wadiburn dekat KL tu, dia Kristian, dia Iban. Ayah dia kata, dia cerita, tuan, ayah saya beritahu, kamu nak masuk agama apa pun masuklah, yang penting jangan Islam. Tapi tuan-tuan, kalau kita fikir balik, wajar tak dia cakap macam tu? Wajar. Salah satunya hak tadi yang saya sebut ni. Lepas tu kita suruh tukar nama bapa dia pula. Dia Lee Chong Wei bin Lim Guan Eng. Tuan-tuan jangan ni duk ni apa, parti mana ada hak tu terlintas saya sebut lah. Hak tu terlintas lah ni kan. Sebutlah yang tu. Lee Chong Wei bin Lim Guan Eng. Siapa nak kena tukar Abdullah? Pasal apa kita suruh orang bukan Islam yang masuk Islam, kita suruh dia tukar nama bapa dia Abdullah? Pasal apa? Kalau ikut Nabi suruh tukar Abdullah, Abu Bakar bin Abdullah, Umar bin Abdullah, Uthman bin Abdullah, Ali bin Abdullah, Abdul Rahman bin Abdullah, Abdullah belaka pakat masuk Islam tu. Tak payah tukar, biarlah. Tuan-tuan, bila tukar tu, dia rasa hak ni bukan anak aku dah. Aku bukan Abdullah, aku Lim Guan Eng. Jangan kata dia, hak nama tak sama. Kalau saya pun, anak saya Muhammad Nasri. Anak saya tukar nama ayah dia Abdul Majid. Marah tak? Marah. Weh, aku Muhammad Asri ni, aku ayah hang duk ada lagi ni. Duk ada lagi ni. Aku Muhammad Asri, hang tukar siapa Abdul Majid. Walaupun sama agama, ni dah lah tukar agama. Buang terus nama ayah. Buah Abdullah. Siapa Abdullah ni? Siapa? Nampak? Awal lagi kita spoil dah hubungan silaturahim antara anak dengan ayah, dengan ibu bapa dia. Jangan. Biar.
Biar ayah dia rasa ni anak aku. Walaupun hang masuk Islam, hang tetap India, hang tetap Cina. Kan? Aku ayah hang, ni nama ayah hang dalam kad pengenalan pun, ni nama aku. Tapi orang bukan Islam, bila masuk Islam, dia rasa macam masuk Melayu. Kan? Tukar nama Melayu. Lepas tu majlis masuk Islam tu, kita pula pergi hadiah sepasang baju Melayu. Boh kain plekat pula. Dia Cina, tak pakai kain plekat. Kalau India, hak Hindu masuk Islam, dia India, wajarlah kain plekat. Memang mereka pakai kain plekat. Dia Cina, tak pakai kain plekat. Awal-awal lagi kita nak melayukan dia. Baik lah di Cina. Baik lah di India, apa masalahnya? Benda-benda ni akan menjarakkan hubungan kekeluargaan. Jadi bila mereka balik tu, mereka tuan-tuan, hak kita, hak umat Islam, kita duk ajak tukar nama ayah, tukar. Dia balik tu dengan beribu persoalan yang dia perlu jawab. Pasal apa tukar nama ayah? Pasal apa tukar nama hang? Pasal apa? Tapi kalau benda ni kita tak suruh buat, dia balik tu dia senang sikit. Walaupun saya masuk Islam, ayah tetap ayah saya. Mak tetap mak saya. Adik-beradik ni semua adik-beradik saya. Tak berbeza. Saya tetap India, saya tetap Cina. Saya tak berubah yang tu. Jadi mudah untuk dia sampaikan dakwah, kerana hubungan silaturahim tu ada. Baik. Jadi itulah yang kita sebut tentang, sebuah sedikitlah tentang silaturahim. Sebab kalau kita nak bincang ni akan jadi panjang. Nah, jadi hubungan silaturahim ni kita sebut dia ada kaitan dengan keturunan. Sama ada dia Islam ataupun dia bukan Islam. Apabila membabitkan keturunan dia, ia disebut menghubungkan silaturahim. Sekadar itu, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.